Hai. 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 Pagi you all. Welcome back to our second video. Yo. Okay. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, I nak bincang apa? Kita bincang soalan pasal sambungan yang video hari ni. Senario 1. Oh, video hari tu ke? Hari tu yang pasal problem. Oh, problem study tu. Okay. Pada hari yang Mana sama. soalan dia? Soalan satu siapa buat? Soalan A. Aku. Jenis perniagaan yang sesuai dan kenapa kau pilih perniagaan tu? Ha. Kau pilih apa? Kau pilih apa jawapan kau? Pada perfahaman aku baca benda tu, aku rasa nak kata apa perniagaan mudharabah. Jenis mudharabah. Betul tak? Abang rasa mudharabah kan Bahasa mudarabah atau sebab mudharabah dia kena dua-dua bagi capital, dua-dua usaha perniagaan bersama. Tapi tengok cara macam mereka adik-beradik tak ngam. Bukan musyarakah. Dia macam sesuai untuk musyarakah lah. Nen. Tapi aku rasa mudarabah. Aku dengar aku Adila dengan Alifah. Sebab Mungkin anak dia tak mau buat bisnes tu pun mungkin dia bagi modal. Mungkin Rasul lah bagi nama dia. modal je. Tapi Rasul dia akan Modal. maybe hire pekerja lain. Sebab kan anak-anak dia yang lain semua berkejaya macam apa Rasul tu dia yang macam dia punya apa syarikat guaman dia. Dia ada syarikat sendiri kan. So dia lebih orang cakap apa? Dia mau fokus ke syarikat dia lah. Lepas tu aku tengok dia macam tak nak share dengan adik-beradik dia. Dia nak Dia memang tak nak share dengan adik-beradik dia pun. Tapi bapak dia suruh. Yelah kalau macam tu kita suggestkan dekat diorang tu punya murabahah je lah. So diorang just buat modal je yang Rasul yang kerja. sebab yang link tu ada kerjaya yang link kan, takkanlah dia nak masuk sekali dengan Rasul. Murabahah okey ke ah? Sekejap. Cuba aku cari sekejap beza musyarakah dengan mudharabah. Aku share dengan korang. Mana pergi dia? Begini. Nampak tak? Tak nampak. Okey. Nampak. Okay, nampak. Okay, yang ni mudharabah. Perjanjian antara pemilik modal dan berusaha di mana pemilik modal. Sebenarnya suatu projek dan boleh dapat masalah bersetuju bersama. Juga Dia macam seorang bagi modal, kita orang tu pengelola yang handle business tu. Adik-beradik dia setuju lah nak bagi modal. Mungkin Tak nak kena bagi modal lah kan. Sebab yelah bapak adik kan tak lama lagi kan. Dah sampai penat. Kira macam permintaan terakhir dia lah yang katakan kan. Wasiat. wasiat. Sebelum bapak pergi. Tu ni syarat mudharabah ni. Kalau sedangkan penguasa tidak boleh apa-apa di situ. Mudharabah. Ni mudharabah lah. Okay, tengok yang musyarakah pula. Aku tak nak bezakan sangat tapi aku macam mau tu musyarakah sikit. Kalau masyarakat adalah akad antara dua pihak. Tapi ni seorang je kan. Atau lebih. Lebih, okey. Dia satu usaha sama. Masing-masing memberikan dana. Tapi Rasul tak ada dana. Dia tak ada modal. So
adik-beradik tiri dia yang kena sumbang modal dekat Rasul. Betul. Dia umpama macam Rasul ni apa, dia tak ada modal tapi dia ada kemahiran. Aha. Oh. Yes. So, ni konsep mudharabah kan? Dalam masalah depa ni. Mudharabah. Mudharabah. Apa yang dimaksudkan dengan membiayai sepenuhnya sesuatu kan? Maksudnya dia keluarkan Dia semua seorang, modal kan. Seorang yang modal kan? Dia seorang kan. Tapi dia punya nisbah untung semua bahagi. Siapa siapa bahagi yang tu ikut siapa yang keluarkan modal? Kalau untung bahagi, kalau modal dia seorang dapat kan? Apa yang maksud korang pemilik modal dan pengusaha? Siapa pemilik modal dan pengusaha? Okey, pemilik modal tu siapa yang bagi modal? Pengusaha tu Rasul lah. Kalau Rasul tak bagi, so modal akan dapat dekat adik-adik lain kan? So korang nak pilih mudharabah lah. Mudharabah. Kenapa Oh, kau dah tukar juga Nanek. Kau nak pilih mudharabah. Tadi Nanak yang lain. Okey, dah ya. Soalan A. Lepas tu soalan B siapa weh? Sekejap nak faham. Soalan B, apa yang faham? Soalan B. Soalan B tentang Soalan B tentang segmen. Segmen bisnes. Segmen business building venture. atau muntah. Okay, mana nak stop Tak sekali? sengaja tak batal puasa. Segmen of business with venture. Kalau aku carilah yang segmen perniagaan ni kan. Dia ada banyak tau. Dia ada pasal pasaran. Dia adalah pasaran. Pasaran-pasaran lah. So di mana dekat situ kita ada demografi, geografi, psikografi. Kalau demo agak psiko. Demo. Loni. Kalau geografi ni dia macam motu kat mana kau letak kau punya kedai. Contohnya Tempat lah. Macam platform macam Sadi ni kan dia letak 10 kedai dia dekat kawasan daerah dia tu kan. Dekat situ daerah kan. Tu geografi lah. Kalau demografi ni lah demo tu pekerja. Siapa yang rapat dengan kau, siapa yang bekerja dengan kau, keluarga kau. Kalau psiko ni pula dia pasal gaya hidup kita. Tu je pasal gelagat kita. Itu yang aku faham lah pasal segmen perniagaan ni. Dia macam demo, geografi semua ni, segmen ni dia macam mana dia nak nak pasarkan produk mereka ke pelanggan lah. So maksudnya tiga-tiga tu kena ambil lah. Pasal contoh macam demo kan first kan. Demografi. Itulah 10 cawangan tu dia kena buka ni dekat kawasan yang sini macam tu kena cerita. You got it. Okay, yang tu je lah. Lepas tu Tiga-tiga segmen tu lah yang sesuai untuk dia punya perniagaan. Lepas tu soalan C, bagaimana dengan sumbangan modal setiap saudara? So setiap orang yang laburkan modal, contohnya adik-beradik dia kan adik-beradik dia kan nak laburkan modal kan. So diorang akan laburkan modal ikut yang nisbah yang korang cakap tadi tu lah kan. Ke Set mudharabah tu kan. cara dia pengiraan dia. Betul tak? Ke korang faham lain? Yang C tu Yang ni, tapi yang ni dia cakap kalau ikut yang
Aku share balik. Nampak ni yang ni mudarabah punya kan. Satu kontrak fokusnya tak usah sama, pemodal yang membekalkan modal dengan pengusaha yang akan menjadi usahawan. Bahagian keuntungan, untung dia sama kan, sama banyak kan. Dia ikut pada nisbah yang dia modal tu lah kan. Usahawan iaitu tidak memperoleh upah daripada kerjanya sedangkan pemodal telah hilang kemudahan yang disumbangkannya. So, kalau rugi pula usahawan je yang tanggung, iaitu tidak memperoleh upah daripada kerjanya sedangkan pemodal telah kehilangan modal yang disumbangkan. Oh, okey, faham. So fair lah macam tu lah. Dia fair lah kalau untung sama rata, sama banyak dengan modal yang disumbangkan. Kalau rugi, kiranya dua-dua rugi kan? Tak. Rugi pengeluar modal je kau yang tanggung. Oh, okey. Oh, kiranya Rasul ni dia tak keluarkan modal, dia just ambil alih perniagaan tu, dia just buat perniagaan tu je lah kan? So dia dapat lah macam dia bila dia buat. Oh, tapi dia dapat upah as a pekerja lah kan? Yes. Okey. Faham. D pula. B dah, C dah, D pula. D tu conflict happens between them in the future. Kalau dia punya konflik rakan kongsi ni aku rasa mungkin sebab Rasul kan dia tak baik dengan dia punya family. Tiring ya. Lepas tu kalau dia nak dia tak mau dia nak berhenti daripada kerjasama tu, dia tak mau jadi rakan kongsi, dia tak boleh juga kan. Sebab dia dah apa ni setuju dengan kontrak dia yang awal tu. Sebab kita ikut rukun mudarabah tu, first dia kena ada pemilik barang yang menyerahkan barang-barang ni tu. Pemilik barang tu maksudnya orang pengelola lah kan. Lepas tu yang kedua orang yang bekerja, orang yang boleh handle perniagaan tu. Rasul lah kan. Rasul tak dapat modal. Okay, Ahmad kita pakai slide. Okay, first pemodal. Modal tu usahawan. Rukun. Pemodal tu mungkin dia punya adik-beradik dia yang perempuan tu. Itu kan tak buat kerja tu yang semua orang modal. Lepas tu usahawan tu yang boleh handlekan bisnes tu lah kan, yang dia tahu macam nak guna duit tu untuk buat bisnes tu, jalankan bisnes tu. Rasul lah. So kiranya modal ada as a pemodal. Tak dengar Man. Kiranya adik dia tu keluarkan modal je lah kan? Adik dia yang perempuan. Lepas tu rukun yang ketiga mesti kena ada modal. Modal ni sejumlah wang atau jumlah yang ditetapkan lah oleh kedua-dua. Wait, aku rasa kan adik-beradik dia kan ada seorang tu yang pegawai bank kan. Mungkin dia boleh selesaikan masalah yang berkaitan kewangan perniagaan. Boleh juga. Mungkin dia tolong bagi bantuan Dia buat part time kan? Betul. So kiranya kalau last kali kalau macam-macam kalau Rasul nak tamatkan kontrak tu tak boleh kalau dia dah akad kan. Dia dah setuju dengan dua-dua pihak. Dia macam mana pun kalau kau nak belah tunggu kontrak kau dah dia kena settle kat kontrak tu. Kira kan dapat. Faham? Lagi. Lepas tu next soalan. Soalan E. E ni macam mana perniagaan Rasul tu nak berkembang pada masa akan datang walaupun dia mengalami kemerosotan ataupun loss.
So aku cadangkan dia mencari sumber dana di pihak lain lah. Pihak bank ke ataupun pihak company-company lain yang contribute dengan company dia. Setuju tak? Boleh juga. Selain daripada bank, Juga sebab dia dah Daripada bank, company-company lain yang boleh contribute dengan dia. faham. Betul. Apa tu weh kalau kita buat apa yang nama dia? Apa dia? Aku rasa dia boleh minta macam daripada kerajaan macam Apa yang nama dia weh? Bantuan IKS lah. Dia IKS lah. ya industri kejutan. Dan last apa? No. Okey, aku punya dia macam apa perkara yang kita kena buat sebelum atau sewaktu menjalankan perniagaan. Tu kan? So aku ada baca lah dia kata kalau sebelum memulakan perniagaan ni kita mesti ada ilmu dia. Kita mesti macam dah bersedia lah. Betul. Lepas tu kan lepas tu kita jangan hilang fokus dari apa yang kita usahakan. Kenapa dia? Ada orang kacau ke? Mak aku. Lepas tu kita jangan hilang fokus lah. Maksudnya macam apa yang kita usahakan kita kena teruskan. Ya. Gitu bang. Lepas tu kita yelah yang mindset dan kepala tu. Lepas tu kita kena uruskan kewangan syarikat tu dengan penuh disiplin. Kan kalau kita macam nak uruskan perniagaan tu kan. Supaya kita ni tahulah aliran keluar masuk duit tu bagus ke tak untuk kita punya syarikat. Lepas tu kan aku boleh baca lagi banyak. Lepas tu setiap perkara yang kita buat tu kan, macam kita buat jual beli ke apa, import export tu aspek kita kena ada hitam putih lah supaya nanti senang lah kalau kita pergi ke apa kita tahu lah sebab apa kan. Supaya yang tadi tindas oleh company lain. Lepas tu Ada lagi. kena always mengadakan pemasaran lah maksudnya macam selalu adakan benda-benda yang Alifa hilang. Aku nak terbuka. Okay. Sama. so kena merancang lah kita punya perniagaan tu. Ada lagi Kena sediakan rancangan kewangan. Rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan supaya dia tak kabut sangat. Rancangan kewangan. pasal yang penting aku rasa macam antara penting sekali kalau parents macam bapa dia tu tak daftar dekat SSM, dia kena daftar kat SSM supaya senang lah kerja dia, apa-apa kerajaan boleh bantu kan. Tapi rasanya dia daftar dah sampai buka 10 cawangan. Betul. Your weight ada banyak tak? Maksudnya kalau dia macam kan ini kan contoh. Bagi tahu. Kita bagi tahu. Sabar, yang ada Tanya apa yang kita perlu buat sebelum memulakan anak. So, aku beritahu lah daftar lah SSM. So first kita buat SSM. So conclusion daripada kisah Rasul ni, Rasulullah. Tak nak Astagfirullahaladzim. Ada yang nak bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam. Aku nak keluarkan satu sabda ni. Untuk Rasul lah kan. Rasulullah pernah bersabda. Barang siapa yang kehilangan barang, astagfirullah. Main-main lah. Kan? 9/10 daripada rezeki kita datang daripada perniagaan. So, Yes. speed up Rasul. Betul. Rasulullah SAW
salahkan perniagaan dia bagi kecil lagi, belajar berniaga kecil lagi. Rasul ni kan belajar. Dah sikit dah. Sikit. Dah. Okay, dah faham dah. So, sebenarnya conclusionnya dia macam mana pun Kenalah tetap berkongsi. Yes. Sebab Kenalah kerajaan tu sikit dah saja. berkembang dah. So anak-anak Hmm. dia kena ambil alih. Kena teruskan kan. Ya. Teruskan. Yelah usaha atuk dia sampai bapak dia takkanlah nak dia kena teruskan juga lah cari ngaitkan bapak dia. Perniagaan dia pun dah maju dah kan bapak dia punya. Takkanlah nak stop macam tu je. Mestilah orang cari mana daging lembu ni sedap lah. Daging lembu lah. Kita lembu kita dah lembu bela sendiri. Dia dah ada nama lah. Bapak dia tu macam dah ada nama. Lembu ni kena viral apa? Corona. Tak, bukan. Koroni. Corona hyper koroni. Bukan kokau ni. Kokain. Tu dah ada. Habis dah. Nanti kita pun buat Thank you for watching. Nak buat report je. Bye-bye. Thank you guys. Bye. Sayangnya. Dah.